Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Butiran 02 butiran 020200 berkenaan perhubungan masyarakat di bawah Perpaduan Negara. Saya mohon kerajaan pertimbangkan agar muzium dan perpustakaan negara dikembalikan di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya bagi menentukan hala tujuan yang jelas. Kerana terdapat rungutan daripada kaki tangan awam. Hal ini bertepatan dengan amalan-amalan di negara lain yang menjadikan muzium dan perpustakaan sebagai instrumen untuk perkenalkan identiti dan sejarah negara kita. Begitu juga apabila kaki tangan kita mewakili negara ke peringkat antarabangsa. Di negara-negara lain, biasanya dua agensi ini, perpustakaan dan muzium, berada di bawah pelancongan dan seni budaya. Jadi kita diwakili oleh Kementerian Paduan. Jadi di sana perbincangan yang baik tak dapat untuk dilaksanakan. Saya faham bahawa mungkin jawapan daripada pihak kerajaan ialah kedua-dua perkara ini dijadikan sebagai alat perpaduan. Ya, itu betul. Tapi tak semestinya bila dijadikan alat perpaduan, kita letakkan di bawah Kementerian Paduan. Sekolah pun menjadi alat perpaduan, tapi tak berada di bawah Kementerian Paduan. Jadi saya harap supaya dapat dikembalikan kepada Kementerian Pelancongan. Begitu juga apabila Perpustakaan Negara telah melancarkan e-katalog kompilasi koleksi bahan dan hasil karya yang berhormat Perdana Menteri, ia cukup sesuai diletakkan di bawah Perpustakaan Negara, tetapi ia tidak boleh dikatakan sebagai satu alat paduan secara mutlaknya di atas sifatnya itu sendiri. Begitu juga dalam rukun negara, saya ucapkan tahniah kepada Kementerian Paduan kerana sejumlah peruntukan yang agak tinggi akan dibelanjakan bagi memelihara paduan dengan rukun negara menjadi tunjang kepada program dan aktiviti yang akan dijalankan. Jika saya merujuk jawapan Menteri dalam sesi penggulungan pada 1 November yang lalu, banyak program yang dirangka untuk setiap lapis masyarakat, dialog anak muda, aspirasi rukun negara dan pelbagai lagi bertujuan untuk meningkatkan penghayatan rukun negara oleh semua rakyat Malaysia. Justru saya ingin bertanya kepada kerajaan Madani, pada hari ini, apakah tafsiran liberal versi kerajaan seperti terkandung dalam objektif masyarakat Malaysia yang dibentuk oleh 5 prinsip rukun negara. Perkataan itu sebenarnya sudah lama wujud. Tetapi apabila hari ini ramai yang memahami liberal ini dalam erti kata yang mungkin tidak sesuai dalam amalan dalam negara kita. Yang Tan Sri Pengerusi, butiran 020200 di bawah perpaduan perhubungan masyarakat. Kita tahu bahawa perhubungan masyarakat berfungsi salah satu bahagian untuk mengukuhkan hubungan antara kaum dan agama. Namun sehingga ke hari ini, negara kita masih menghadapi cabaran dalam mengurangkan sentimen Islamofobia. Saya ambil contoh akhbar Sinchu Daily sebagai contoh. Dalam satu berita bertajuk "Hukum menyambut perayaan Halloween" yang dikeluarkan oleh JAKIM telah mendapat komen yang sangat negatif di kalangan netizen yang secara maaf saya menyebut yang masih belum memahami Islam. Begitu juga artikel dikeluarkan oleh seorang tokoh agamawan, Dr. Zulkifli Al-Bakri, yang menyatakan haram bagi seorang Muslim terlibat dalam acara larian yang ditajuk oleh bank riba. Saya tidak nak salahkan akhbar ini, tetapi kalau kita melihat artikel-artikel seperti ini menjadi konduri besar bagi netizen, Sinchu Daily sebagai contoh yang menyindir umat Islam dan meninggalkan persepsi negatif terhadap agama Islam. Kerajaan di atas semangat perpaduan perlu mengambil tindakan terhadap akhbar-akhbar ini dan menasihatkan mereka supaya komen-komen yang mengganggu sensitiviti agama ini tidak boleh dibiarkan kerana ia mengganggu perpaduan. Janganlah pula diambil tindakan kepada kami akhbar-akhbar yang di atas nama parti. Ya, saya akui teguran daripada Perdana Menteri pada pagi tadi berhubung dengan Harakah. Tapi hari ini kami telah menerima, Harakah telah menerima surat daripada Jabatan Penerangan diambil balik kad media daripada wartawan Harakah. Satu tindakan yang tak pernah akhbar Harakah alami semenjak daripada zaman yang disebut maha zalim, maha apa dulu, tak pernah lagi diambil kad media. Hutang Harakah dah bayar belum? Hutang Harakah dibayar belum? Saya tanya penjelasan. Perkara tu saya dah tanya, masuk. saya tanya. Jangan biadab. Isu tu dah masuk. Ulang-ulang benda sama. Apa masalah? Jelutong. Isu tu dah masuk mahkamah dan dibicarakan. Tak bayarlah tu. Saya tak faham Jelutong jadi peguam macam mana ni. SPM mana ambil ni? Ni sekolah kat mana ni? Kat mana jadi peguam? Tak bayarlah. Kalau benda dah dibicarakan mahkamah, tak payah nak bawa Hutang tak bayar cukup lah. Kenapa tak bayar? Tadi dia tanya kepala batas, SPM ambil di mana? Saya tanya Jelutong, awak tadika di mana? Pasir Mas. Saya bagi warning kepada Jelutong. 1. Okey. Saya minta maaf Jelutong ya. Mas.
Begitu juga dengan Pengurusi. posting-posting yang begitu juga posting-posting yang dilihat mengacau sentimen perpaduan masyarakat, yang saya tidaklah nak kata bahawa ia bermaksud demikian, tetapi posting seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Teluk Intan sebagai contoh, walaupun sama ada maksudnya nak bangkitkan atau tidak, itu soal nombor dua, tetapi apabila memaparkan pakaian kanak-kanak yang pakai serban dan menyertai solidariti, dan dinyatakan bahawa sekolah bukan tempat untuk konflik, fahaman ekstremisme dan sebagainya, ia difahami sebagai menghina pakaian ini, dan itu tidak baik untuk suasana perpaduan dalam negara kita. Saya harapkan supaya posting-posting sebegini dapat dikawal. Saya nak ulang sikit, Tan Sri Pengerusi. Saya bukan nak blame ataupun saya bukan nak tujukan, saya nak katakan MP Teluk Intan ada Islamofobia, hina Islam. Itu tidak. Itu bukan maksud saya. Maksud saya ialah posting-posting sebegini seharusnya dikawal supaya ia tidak dilihat boleh menghina pakaian-pakaian. Kerana ini isu sensitif dan ia sangat fragile, ia sangat-sangat mudah untuk disentuh sentimen agama yang disebut sebagai 3R. Jadi apabila kita menyebut pihak ini buat kempen 3R, pihak itu buat kempen 3R dan sebagainya, sebagai sebuah kerajaan, kita yang sepatutnya menunjukkan contoh, jangan menyentuh isu 3R, sama ada dari sudut kepercayaan, berpakaian dan sebagainya, kerana ia mudah untuk disalah tafsir oleh netizen sebagaimana yang saya tunjukkan pada hari ini. Terima kasih, Baik. Tan Sri Pengerusi.